Sungai Pahang kaya dengan khazanah yang tidak ternilai. Patin yang paling mahal adalah patin moncong. Yang sekarang jarang nak dapat dah. Yang ada patin buah. Kemudian ikan jelawat, ikan kelah. Ini antara spesies ikan-ikan yang mahal di Sungai Pahang. Meskipun harganya tinggi, ia tetap mendapat permintaan daripada penggemar ikan air tawar. Namun, bilangannya di sungai semakin berkurangan. Mampukah generasi akan datang merasai sendiri keunikan racik ikan Sungai Pahang ini? Saya rasa ikan yang berharga ribuan ringgit ni. Macam kapas lembut dia. Seolah tidak lengkap kunjungan ke negeri Pahang jika tidak menikmati masakan ikan patin. Muhammad Rizal Muhammad Roslin, 39 tahun, yang dibantu ibu dan isterinya sudah hampir 10 tahun menjual ikan patin masak tempoyak. Hidangnya pertama permulaan ikan patin ni saya sendiri juga yang masak. Tapi kadang-kadang yang kita orang kelakar nak minta ikan patin, bahagian tengah tu badan, dia orang nak cakap bahagian dada. Lepas tu ekor tu kadang-kadang dia macam nak kaki. Dia orang buat lawak lah kan. Temerloh Pahang mendapat julukan Bandar Ikan Patin. Di sini dibina dataran di tepi Sungai Pahang sebagai daya tarikan pelancong ke bandar ini. Di Kampung Pengkalan Manggis, Temerloh, terdapat ratusan kedai yang menjual ikan patin segar. Di sini, kebanyakan mereka hanya menjual ikan patin yang dipelihara di dalam sangkar di pinggir Sungai Pahang. Jam 8.30 pagi, Rizal yang ditemani isterinya Salawati bertemu dengan peniaga dan pembekal ikan patin. Kebiasaannya, dia akan memborong antara 300 hingga 500 ekor ikan patin sehari. Permintaan yang amat tinggi dalam kalangan pengusaha restoran telah mendorong peniaga patin menggunakan mesin pemotong untuk menyiang ikan. Ikan patin yang telah dipotong terus diproses dan dibersihkan menggunakan air dicampur dengan limau nipis. Selera pelanggan menjadi keutamaan. Oleh itu, ikan dibersihkan supaya tiada lagi bau hanyir yang mungkin boleh mematahkan selera. Inilah cara yang uniknya dan saya pun tak pernah tengok lagi cara begini membersihkan ikan patin yang akan dimasak dan dijual. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membersihkan darah-darah yang ada dalam patin dan membuang hanyirnya. Dianggarkan antara 1,000 hingga 1,500 ketul sehari yang mereka cuci dengan cara begini menggunakan limau agar hanyir bau ikan patin ini hilang sepenuhnya. Cara basuhan saya dahulu menggunakan manual mengambil masa yang panjang sampai 4 hingga ke 5 jam daripada pukul 11 pagi ikan sampai hingga ke pukul 5 petang. Jadi ambil masa terlalu panjang untuk staf basuh ikan tu. Jadi saya dapat ilham untuk buat mesin basuh ikan ni untuk memendekkan masa dan menjimatkan tenaga pekerja. Restoran yang terletak di persimpangan laluan menuju ke Kuantan menjadi tarikan kerana lokasinya yang strategik. Inilah antara ramuan utama bagi hidangan ikan patin masak tempoyak.
Sudah hampir 10 tahun Rizal menjual ikan patin tempoyak. Selama itu jugalah dia berada di dapur bagi menyediakan masakannya. Setiap hari dia sendiri memasak ikan patin yang menjadi menu utama di sini. Ikan pula tidak boleh dibiarkan masak terlalu lama kerana dikhawatiri hancur. Selera pengunjung berbeza-beza. Bagi yang tidak biasa menjamah tempoyak, mereka mempunyai pilihan untuk menikmati patin goreng. Permulaan dalam restoran berjinak-jinak menjual masakan panas dan char kway teow. Dan seumur saya selepas kahwin, bermulalah saya menjual ikan patin masak tempoyak. Pengalamannya berniaga di sini telah menjangkau lebih 20 tahun. Bermula dengan gerai kecil menjual pisang goreng dan kini berkembang maju. Dengan susun atur yang kemas dan pelbagai jenis juadah yang disediakan, memudahkan pelanggannya kerana restoran ini mengamalkan konsep layan diri. Dengan moto anda pesan kami masak, sudah menggambarkan kelainan restoran ini. Dalam erti kata lain, pengunjung akan menikmati hidangan ikan patin yang panas dan baru dimasak. Ikan patin dia sedap. And then lagi pun, ni kiranya kali kedua saya makan kat sini. Tapi sebelum tu bukan makan kat tempat ni lah. Sebab saya dah pernah makan sekali dulu. So datang kat sini balik, nak rasa lagi. Memang dari segi ikan patin memang kebun gambaran saya makan daripada kecil. Jadi so far saya tengok dalam perjalanan saya di sekitar Pahang ni, setakat ni yang boleh saya terima makan di sinilah yang tempat yang saya rasa sedap dan jadi selera saya. Pahang memang cukup terkenal dengan ikan patin, khususnya di Temerloh. Dan saya rasa mungkin ada yang berpengalaman makan ikan patin masak tempoyak dengan harga yang mahal. Saya pun pernah mengalami pengalaman tersebut sehingga hampir RM50 sepotong. Tetapi di sini harganya murah. Berapa Zal sepotong ni? RM11 seketul. Jadi anda tidak perlu bergolok bergadai untuk bayar makanan yang mahal ya. Amat berpatutan. Dan yang istimewanya, jeruk maman ini dihasilkan sendiri oleh ibu Rizal ataupun tuan punya kedai ataupun restoran ini. Ketika menikmati hasil air tangan Rizal, ternyata masakannya sedap, tidak hanyir dan kuahnya pekat. Oh, RM120 sekilo. Ada berani? Kalau makan besar ni, memang tinggalkanlah jam tangan. Barang kemeh. Ni. Sungai Pahang, sungai terpanjang di semenanjung Malaysia yang bermula di Taman Negara, merentasi beberapa bandar seperti Jerantut, Temerloh dan berakhir di Pekan sepanjang hampir 500 kilometer. Sejak berzaman, nelayan bergantung hidup dengan Sungai Pahang yang kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar yang mempunyai nilai komersial. Antara spesies yang menjadi buruan nelayan, ikan kelah, patin, jelawat dan krai. Pertemuan dua sungai di Kuala Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Tembeling bertemu menjadi satu sungai dan bermulalah muara ataupun permulaan Sungai Pahang. Dan Kuala Tembeling ini, jeti ini suatu ketika dulu amat sibuk kerana menjadi lokasi ataupun tempat penduduk-penduduk pendalaman khususnya di Ulu Tembeling untuk membawa hasil mahsul dari kampung, rotan, kerbau,
ikan untuk dipasarkan di bandar. Ikan patin buah ini dianggarkan seberat 6 kilogram. Selain patin buah, patin muncung mempunyai harga yang jauh lebih mahal. Ni patin buah lah ni. Sungai Pahang. Yang ni berat 5 kilo, yang ni 6 kilo. Kalau dapat macam ni, nak makan berapa orang ni saya tak tahulah. Berapa orang boleh habis ni? 8. Difahamkan 8 orang. Untuk ikan patin buah sebesar ni. Memang sedap. Sekilo berapa ni kalau di kedai? Oh, RM120 sekilo. Ada berani? Kalau makan besar ni, memang tinggalkanlah jam tangan. Barang kemeh. Ni. Ikan sungai ni merupakan satu, boleh dikatakan, industri utama juga di Pahang dari segi ikan sungai ni. Kerana dia bukan saja menjadi sumber pendapatan. Kalau patin tadi 100 sekilo, dia dapat patin 5 kilo 500. Maknanya nelayan, khusus nelayan darat, dia tahan jaring di mana-mana lubuk Sungai Pahang ni, dapat satu ikan patin. Hari itu kalau dapat 2 ekor, 1,000 pendapatan dia. Tapi bukanlah hari-hari. Itu nak menggambarkan sebab itu nelayan darat ni boleh menjadikan menangkap ikan ni, ikan sungai ni sebagai satu pekerjaan. Bukanlah pendapatan dia lekeh. Cuma akhir-akhir ini macam saya katakan tadi, ikan itu telah berkurangan. Musim menangkap ikan bagi nelayan tempatan hanya bermula pada bulan Mac tahun hadapan. Namun bagi Azman Abdul Malik, 49 tahun, tiada istilah musim baginya. Tak kala teringin untuk menikmati ikan patin atau krai, dia akan menghidupkan enjin bot dan mencari lokasi sesuai untuk melabuhkan jaringnya. Sebaik sahaja musim tengkujuh berakhir, ia menjadi penanda bahawa musim menangkap ikan bermula di sungai ini. Ratusan nelayan akan berada di sini kerana ketika itu pelbagai jenis ikan memenuhi sepanjang Sungai Pahang. Ketika musim bermula, semua nelayan perlu mengikut giliran dan waktu yang ditetapkan untuk menangkap ikan dengan dipantau oleh Jabatan Perikanan. Ketika itu, tebing sungai ini bagaikan pesta. Ni menangkap ikan menggunakan jaring dengan cara menganjut ini adalah cara tradisi nelayan di sungai. Biasanya ikan yang mereka cari adalah kerai, patin, juara, tenggalan. Dan jika musimnya betul-betul banyak, mereka mampu mendapatkan tangkapan sehingga RM10,000 2 atau 3 hari. Ketika ini, paras air Sungai Pahang agak dalam, dianggarkan antara 20 hingga 25 kaki kerana masih lagi berada di musim tengkujuh. Ni dia. Dapat seekor anak temelian. Ikan anak temelian. Betul anak temelian Tapi diorang bagi nelayan sini diorang lepaskan balik anak temelian ni. Lepaskan balik. Okey, bye-bye. Kau besarlah. Biarpun ikan temelian ini tidak semahal ikan kelah atau patin, ia seekor ikan yang unik. Ikan temelian mampu membesar sehingga 50 hingga 60 kilogram dan menjadi tumpuan nelayan apabila ia berlaga. Okey. Bye. Kebiasaannya, pasangan jantan dan betina akan berlaga pada musim bertelur bagi mengeluarkan telur. Sepetang hari ni ini je yang dapat. Seekor tadi anak temelian dia. Dah lepaskan sebab kecil sangat. Biar dia besar dulu. Yang ni je boleh harap seekor ni. Ini RM30 juara ni. RM30 1 kilo. Yang ni pun kena lepaskan. Nampak dia pun 40-50 kilo juga boleh membesar. Okey. Bye-bye. Walaupun hampa kerana tiada rezeki ketika menghanyutkan jaring, koleksi gambar peribadi nelayan Sungai Pahang yang sempat mereka rakamkan menjadi bukti bahawa sungai ini sememangnya kaya dengan pelbagai spesies ikan yang bernilai tinggi. Sebagai anak tempatan, saya telah melalui, orang kata, detik perubahan Sungai Pahang itu sendiri. Sungai Pahang ini sebagai punca atau sumber ikan air tawar di negeri Pahang khususnya,
yang mengeluarkan ikan-ikan yang sangat sedap rasa dia. Ikan-ikan istimewa lah kalau kita boleh gunakan. Misalnya patin. Patin yang paling mahal adalah patin moncong. Yang sekarang jarang nak dapat dah. Yang ada patin buah. Kemudian ikan jelawat. Sekarang dah sangat sukar nak dapat. Ikan kelah. Ini antara spesies ikan-ikan yang mahal di Sungai Pahang. Patin memang laris. Besar je jual. Kadang tu tak sampai besar pun orang dah nak jual ya. Faktor harga ikan patin yang sentiasa melambung tinggi di pasaran dan terlalu sukar untuk mendapatkan ikan ini di Sungai Pahang telah mendorong kepada ternakan ikan ini di dalam sangkar. Tabiat pemakanannya yang unik dan sensitif menyebabkan tidak ramai yang sanggup mengambil risiko untuk menternak ikan patin buah. Ini dia patin buah. Tapi patin buah ni adalah patin buah yang diternak di sangkar. Kerana patin buah di Sungai Pahang ataupun patin buah yang liar ni terlalu sukar. Memang terlalu sukar. Siapa dapat kira rezeki lah macam meh lah sekarang. Macam meh. Tapi namun begitu harga dia jauh lebih murah. Macam Pak Lah dia jual cuma RM50 je sekilo. Walaupun patin buah sebenarnya pasarannya mencecah sehingga RM125 sekilo. Tetapi sebenarnya ikan patin ni Pak Lah tak jual kat pasar, dekat restoran. Cuma di kalangan rakan-rakan dan kenalan tertentu saja. Dianggarkan terdapat 2,000 ekor dalam sangkar ni, namun masih tidak mencukupi untuk dibekalkan kepada yang berminat. Bagi Abdullah Derani, ikan patin buah yang diternak di dalam sangkar mendapat sambutan hangat daripada penggemar ikan air tawar kerana harganya yang amat berpatutan. Patin muncung kata tadi, susah benar nak dapat dia. Ya. Kali terakhir dapat. Saya kali terakhir lebih kurang dalam tahun 90 saya dapat. Tahun 90. 14 tahun dulu. Ya. Itu dia saya kebetulan turun tu dapat tu kena arai macam tu. Itu arai tu buluh tu. Kan. Itu dia. Dia sering dibantu 2 orang anaknya yang turut memiliki 4 sangkar setiap seorang. Besar je jual. Kadang tu tak sampai besar pun orang dah nak jual ya. Pasaran memang bagus. Okey, memang bagus. Patin memang laris. Spesies ikan jelawat ialah ikan yang paling mendapat sambutan dan semuanya habis dijual. Faktor harganya yang mahal sehingga mencecah RM500 sekilogram mendorong Abdullah menternaknya di sini. Mendapat jelawat di Sungai Pahang. Tahun 89 tak silap saya dapat naiko. Pendek tu murah lagi. Baru 350 sekilo. Saya kata dekat nak raya, dua seminggu kat nak raya. Baru doa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan, aku dapatlah rezeki. Pendek tu hujan. Alhamdulillah rezeki nak raya, anak saya pakai pakaian tak ada. Kebetulan saya jari niat dah hati dah. Kalau dapat ikan kera abang gula masak poyok pun sedap untuk anak saya. Kebetulan kena ada depan kata dapat saya kau cukup nak angkat. Tengok dekat dengan tangan dah 3 ekor je lawat. Kata masuk dalam guni. Waktu pergi di depan tengok ada 3 ekor, 6 ekor. Jual dapat berapa tu? Saya dekat 3,000 lebih dapat. Siapa sebenarnya yang beli ke jelawat ni, Pak Lah? Restoran. Dia mahal sangat. Restoran. Toke-toke yang makan. Toke-toke bolok. Dia jual ada customer masing-masing ke? Nak kira tak lentong depan rumah tu. Pusat Pengembangan Aquakultur Perlok Jerantut ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Jabatan Perikanan Pahang untuk menjalankan kajian bagi memastikan benih asli ikan air tawar yang bernilai tidak terus diancam kepupusan. Baka ikan air tawar yang dianggap kritikal seperti jelawat, patin dan kelah dibiakkan dan kemudian akan dilepaskan di Sungai Pahang. Kebanyakan yang diternak ni datangnya daripada Thailand. Jelawat ekor merah tu. And then daripada Indonesia ni dia jelawat ekor putih. Lebih kurang macam Pahang juga, tetapi dia punya struktur ataupun fizikal ekor tu agak berlainan dengan jelawat Sungai Pahang. Ni inilah dia jelawat sejati ataupun jelawat yang sebenarnya yang berasal dari Sungai Pahang. Bukan seperti yang anda lihat di pasar, berharga antara 20 hingga 25 ringgit ataupun 30 ringgit. Itu jelawat import dari Thailand ataupun Indonesia. Tetapi jelawat ini
berharga antara 3 hingga 500 ringgit sekilo, bergantung kepada saiznya. Jelawat ini ditangkap di Kampung Tebing Tinggi Jerantot pada tahun 2012 untuk dijadikan induk. Ikan ini menjadi buruan penggemar ikan air tawar kerana rasanya yang sedap walaupun harganya mencecah sehingga RM500 sekilogram. Ikan jelawat ini buat pertama kali kami lihat, malah ramai lagi penduduk Pahang yang tidak kenal dan tidak pernah melihat ikan jelawat asli Sungai Pahang. Jelawat kita pun dah tak kenal jelawat. Kita orang umur hampir 60 tahun tak kenal jelawat. Tak pernah tengok betul-betul lah maksudnya? Tak pernah tangkap, tak pernah dapat tangkap? Tak pernah tengok pun. Memang dah pupus dah. Pupus saya. Untuk pada masa akan datang, kita masih lagi fokus untuk mencari dan mengumpul induk-induk ikan yang kita rasakan sukar didapati di Sungai Pahang ni. Kita cuba kumpul supaya kita dapat menjalankan pembenihan agar kita dapat membuat pemeliharaan. Sebab kita salah satu fungsi kita di sini adalah pemeliharaan sumber, di mana ikan-ikan yang kita hasilkan itu kita lepaskan kembali ke sungai-sungai. Semenjak pusat ini dibuka hampir 15 tahun lalu, sebanyak 12 spesies ikan asli berjaya dibiakkan. Lebih 6 juta anak benih ikan dilepaskan di sungai terpilih di seluruh negara antara tahun 2001 hingga 2010. Penyelidikan untuk tujuan pembiakan kelah telah dilakukan sejak sekian lama. Ia telah diusahakan oleh pelbagai agensi dan menelan kos berjuta ringgit. Ini ya, 2 ekor ikan, kemalian dan juga kelah yang suatu ketika dulu mudah diperolehi di Sungai Pahang ini. Tetapi kini akibat aktiviti penangkapan nelayan yang sentiasa berterusan, jumlah ikan ini semakin berkurangan. Usaha Pusat Pengembangan Aquaculture di Perlok ini telah berjaya menghasilkan anak benih ikan yang dikategorikan sukar untuk diperolehi kini. Pada tahun 2008 kita berjaya menghasilkan menjalankan pembenihan ikan kelah di pusat inilah secara aruhan. Pusat Pengembangan Aquakultur Perlok ini antara agensi yang berperanan besar bagi mengelak kepupusan ikan air tawar seperti kelah. Jika ikan kelah berjaya dibiakkan di sini, tidak mustahil ikan jelawat juga mampu dibiak. Bila pakai jet ski, bot tak lepas, kita boleh lepas. Taman Negara Pahang menyimpan khazanah hutan negara yang berusia lebih 130 juta tahun. Perjalanan menggunakan bot dari Kuala Tahan menuju lokasi Sanctuary Kelah di Lubuk Tenur mengambil masa selama hampir setengah jam menyusuri Sungai Tahan yang airnya masih belum dicemari. Menyusuri hutan hujan tropika terasa amat mendamaikan apabila menyaksikan pokok berusia ratusan tahun yang masih tidak terusik oleh pembangunan. Usaha Jabatan Perhilitan mewujudkan Sanctuary Kelah di Lubuk Tenur ini dapat mempertahankan khazanah negara yang tidak ternilai. Ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Perhilitan untuk memelihara spesies ikan kelah ini secara in situ, iaitu di habitat semula jadinya, supaya ikan ini dapat terpelihara dan meningkatkan populasinya di habitat asal. Macam ikan kelah ni, dia nak sungai bersih macam ni. Dan identiti kelah tu kalau di Pahang ada di Sungai Tahan. Kalau air jernih kita akan dapat tengok kelah yang besarnya 4-5 kilo ke atas. Lubuk Tenur diiktiraf sebagai pusat konservasi dan penyelidikan ikan daripada spesies terancam seperti ikan kelah yang sentiasa menjadi buruan penggemarnya. Di sini kita ada
dalam area Lubuk Tenor ni saja kita ada 5 CCTV. Lepas tu dalam perjalanan dia kita ada 7 CCTV. Lepas tu dalam kawasan ni kita ada semua sekali dekat 15 CCTV lah. Kita taruh. Setelah pasang tu apa kesan positif? Kesan dia positif dia ikan sekarang nampak banyak. Nampak banyak lah. Memang nampak ketara memang banyak. Selepas pada kita pasang CCTV lah. Usaha yang dijalankan oleh Taman Negara ini ialah satu langkah terpuji yang mampu membendung ikan kelah daripada terus diancam kepupusan. Jauh di pedalaman yang diselubungi kedamaian dan ketenangan, rumah rakit ini menjadi pilihan Adnan Mipah, 62 tahun, untuk tinggal di sini bersama keluarganya. Kena bawa! Ni ikan-ikan yang ada rega ke ikan biasa je ni? Ni ikan ada rega. Nama ikan? Ikan tengalan. Tengalan ya? Sekilo berapa ni? Buat masa ni pasaran dia pecah RM90. RM90 sekilo? Market ni kita ada package mancing, tempat penginapan. Dan tu ini ada sedikit untuk makan, makan betul minuman lah. Jika kaki pancing datang ke sini, sudah tentu mereka akan menghabiskan masa untuk melayani pelbagai kerenah ikan yang terdiri daripada pelbagai spesies yang mahal. Kami difahamkan antara spesies ikan yang sering menjadi buruan kaki pancing ialah ikan kelah dan patin buah yang mudah diperolehi di sini. Dia panggil ikan lik. Mesin patin naik. Dia mudah nampaklah. Adnan mempunyai sangkar ikan untuk menyimpan ikan yang berjaya ditangkapnya, terutama ikan yang mahal seperti kelah dan patin. Jet ski mempunyai kos penyelenggaraan yang tinggi, terutama apabila terdedah dengan sungai yang berbatu dan berarus deras. Tetapi mereka mempunyai alasan tersendiri untuk menunggang jet ski di sini. Dia kadang-kadang kebaikan dia jet ski ni, sebab saya daripada Ulu Tembelih turun, bila pakai jet ski, bot tak lepas, kita boleh lepas. Bayangkan kalau naik bot, 1 hari masa, kita mau sampai ke Bantar, ke Kampung Bantar. 1 hari? Kita dah makan masa 1 hari. Minyak dia dah lebih kurang 500. Kalau naik jet ski? Naik jet ski minyak baru lebih kurang 1,5 pergi balik. 1,5 pergi balik. Masa? Masa lebih kurang dalam pergi balik, lebih kurang dalam sejam setengah. Selain menjadi riadah di sungai ini, jet ski juga ialah kenderaan yang paling efisien dan pantas. Wan Zakaria Wan Awang atau lebih mesra dengan panggilan Wan Keria mempunyai jet ski untuk mencari dan membeli ikan kelah dan ikan lain yang bernilai tinggi. Jangan kira orang ni mahal, kawan ni murah sikit lah. Sebab kita tak biasa 500 je. 500 kilo. Boleh lah. Kita cakap kita nak makan. Kalau nak berniaga tu lain cerita. Kalau masa waktu mungkin lebih lagi. Ketika ini, Adnan mempunyai nilai tangkapan yang lumayan, iaitu 4 ekor ikan kelah dan juga pelbagai ikan yang menjadi kegemaran peminat ikan sungai. Sisik dia ni, kalau kita bawa gula, dia akan jadi... Siapa tak mimpi macam ni nak beli sampai 500 kilo. Kemudian bawa balik, ajak makan keluarga. Dengan kadar saya orang kampung. Tapi saya beli. Kalau macam abang, berapa kerak bawa makan patin ataupun kelah dalam masa 1 bulan? Saya kadang-kadang sebulan lebih dalam average lah. Boleh kata seminggu 2-3 kali lah. Bagi Wan Keria, harga bukan persoalan. Nilai RM500 sekilogram untuk ikan kelah dianggapnya berpatutan. Dia yang amat meminati dan menggemari ikan kelah, ada kalanya turut menerima pesanan daripada rakan yang membeli ikan ini darinya. Menunggang jet ski ialah cara terbaik dan terpantas untuk dia mendapatkan ikan kelah daripada nelayan di Sungai Tembeling. Saya rasa ikan yang berharga ribuan ringgit ni. Lupa kecap sikit. Macam kapas lembut dia. Inilah dia ikan kelah. Dianggarkan RM1,500 seekor ni.
walaupun difahamkan susah untuk mendapatkan ikan kelah ini, itulah yang dikatakan rezeki. Hari ini ikan ni akan dimasak. Kami nak rasa, dah lama tak makan ikan kelah, hampir 10 tahun. Ikan kelah ini ialah pemberian Wan Keria untuk dimasak agar kami dapat merasai keenakan racik ikan sungai ini. Tukang masak ialah anak jatuh Kuala Tahan yang berpengalaman menyediakan hidangan istimewa ini secara kukus. Manakala seekor lagi ikan kelah dibakar menggunakan daun pisang. Satu lagi masakan tradisi ikan kelah ni dibakar menggunakan daun pisang, dibalut dengan daun pisang, dan difahamkan masak cara begini ni akan membangkitkan aroma ikan kelah ini. Itulah dia ikan mahal. Ni dia, dah lama dah saya tunggu ni. Kelah masak kukus atau steam ni. Ikan kelah ni tak ada tulang kecuali tulang tengah aja. Yang ni pula bakar. Wow, tengok isi dia. Cantik. Putih. Wah, putih isi dia. Menarik. Saya dah rasa ikan yang berharga ribuan ringgit ni. Lupa kecap sikit. Macam kapas lembut dia. Kebetulan kehadiran dua pelancong asing di sini turut dijemput untuk merasai perbezaan kelah dan ikan cod atau salmon. Orang putih pun. Ikan di Sungai Tembeling ni dia lebih sedap daripada ikan-ikan yang di bawah sebab sungai dia masih belum tercemar. Sungai dia bersih. Maknanya sebelah kiri Taman Negara, sebelah kanan walaupun bukan Taman Negara tapi masih hutan. Wan Ahmad Salihin Wan Awang, 39 tahun, menyara hidup dengan melakukan pelbagai pekerjaan. Selain menguruskan chalet, jika ada kelapangan, dia juga menjadi pemandu pelancong, terutama bagi yang menginap di sini. Bermulanya kerjaya sebagai pemandu pelancong. Walaupun tak tahu bahasa Inggeris pada mula, hantar menu, lepas tu dalam masa yang sama saya berborak dengan pelancong, lepas tu siap bawa masuk hutan apa semua pergi kampung orang asli. Jadi benda tu jadi suka. Bermula sebagai nelayan, kemudian menjadi pemandu pelancong dan kini dengan berkat ketabahan diiringi kekuatan semangatnya, chaletnya berjaya disiapkan walaupun memakan masa beberapa tahun untuk disempurnakan. Dua pelancong Perancis ini antara sebilangan pelancong asing yang pernah bermalam di sini. Dekat tempat saya ni kebanyakannya pelancong asing. Sebab saya punya market tu lebih kepada nature. Saya punya konsep tu dikelilingi hutan, sunyi. Jadi kebanyakan pelancong asal itu suka datang sini. Keindahan semula jadi Taman Negara ini terserlah apabila Sang Suria menjelmakan dirinya. Kebanyakan pelancong asing sememangnya akan berada di tebing Sungai Tembeling sambil menikmati sarapan pagi. Tersisih daripada kehidupan kota yang sibuk mungkin menjadi inspirasi bagi segelintir pengunjung untuk memupuk semangat baharu. Permintaan yang tinggi dan harga yang mahal menjadi sandaran kepada Wan Ahmad Salihin atau lebih terkenal dengan julukan Mat Leon untuk turun ke sungai biarpun pada sebelah malam atau ada kalanya seawal jam 4 atau 5 pagi.
Kebiasaannya, dia akan turun ke lokasi tertentu untuk menjenguk taut yang dipasangnya pada sebelah petang. Ini dia patin buah hasil tangkapan malam Dia orang ni memang rajin cari ikan siang malam sebab nilai yang mahal. Patin ni dianggarkan RM120 sekilo. Tapi menurut Mat, berat tak sampai sekilo. Dalam anggaran seko ni RM80 dia berbaloi. Sebahagian nelayan yang memperolehi ikan mahal akan menjualnya di restoran terapung di Kuala Tahan ini yang sentiasa menjadi lokasi untuk berehat bagi kebanyakan pelancong. Dia kalau kita harga ikut saiz dan kilo. Kalau macam ni kita buat 200.5. Okay, inilah dia patin buah ikan dari sungai Tembeling ni. Bukan macam patin di Temerloh, patin sangka. Harga untuk satu hidangan ni, masak kukus ni, RM250. Jika di Jerantuk, difahamkan harganya menjangkau sehingga RM400. Dan difahamkan juga di Kuala Lumpur, mencecah ribuan ringgit untuk hidangan yang seperti ini. So, saya nak rasa. Memang sedap. Berbeza dengan yang agak murah sikit. Dan kalau nak makan, kena tanya dulu harganya. Kalau tidak, memang pernah terjadi peristiwa terpaksa tanggalkan jam, tinggalkan barang kemas kerana harga yang mahal. Biar beratus tahun telah berlalu, Sungai Pahang terus menjadi nadi kehidupan nelayan yang diwarisi turun-temurun. Adalah menjadi impian generasi ke generasi untuk melihat Sungai Pahang terus terpelihara daripada ancaman pencemaran, kerana di situlah sumber rezeki bagi segenap masyarakat pesisir sungai. Diharapkan Sungai Pahang akan kekal dengan keindahannya agar khazanah yang amat berharga ini dapat terus dinikmati di masa hadapan.